Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Tashih Mafahim. Selamat datang kepada semua para penonton umat Rasulullah dikasihi sekalian. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Kita dalam rancangan Tashih Mafahim, pembetulan beberapa pemahaman, pelurusan pemahaman yang salah dan menyeleweng yang beredar di kalangan masyarakat. Kita sampai pada episod yang ke-15 di bawah tajuk bilakah tambah dan kurang ibadat ni jadi bid'ah yang keji. Persoalannya sebab ada ibadat yang sahabat tambah diakui oleh Rasulullah SAW, tidak dilarang, bahkan dipuji oleh Nabi. Dan ada ibadat lepas Nabi wafat, tabi'in tambah, Nabi tak ada. Tabi'in pun ada yang menambahkan ibadat itu dan mereka mujtahid. Maksudnya, ada ibadat bid'ah yang Nabi tak buat, maksudnya bid'ah, tetapi dilakukan oleh para ulama salaf, menunjukkan di sana bukan semua ibadat yang ditambah itu adalah bid'ah, seperti yang diwar-warkan oleh sebahagian yang tidak bertanggungjawab pada hari ini dalam masyarakat. Kita bincangkan insya-Allah. Semua ibadat yang mai daripada Rasulullah ada dua. Bayanglah ibadat, tuan-tuan bayang daripada semayang, haji, selawat, baca Quran, buat kenduri, buat korban. Apa sahaja, ibadat ada dua. Yang pertama, namanya ibadah mahdhah. Dan yang kedua, namanya ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah ni ibadah yang terikat dengan waktu. Zuhur, puasa Ramadan. Yang terikat dengan tempat. Wukuf di Arafah. Wukuf tempat lain tak boleh. Yang terikat dengan bilangan. Puasa 30 hari ataupun 29 Ramadan. 25 tak boleh, haram. 37 hari puasa Ramadan tak boleh. Ataupun bilangan rakaat subuh 2. Yang tu namanya ibadat mahdhah. Terikat dengan waktu, tempat, bilangan, cara atau keadaan tertentu. Tak boleh kurang, tak boleh tambah. Haram. Selesai. Orang nak tambah semayang maghrib jadi 5. Haram. Bid'ah. Dosa besar. Orang nak puasa Ramadan tapi nak pindah pergi bulan Muharram. Haram. Bid'ah. Dosa besar. Sebab tu ibadat mahdhah. Selesai tuan-tuan? Okey, selesai. Yang kedua, ibadat ghair mahdhah. Ibadat ghair mahdhah ni yang tak terikat dengan waktu. Contoh, baca Quran. 1:30 pagi, 5 petang, 7 malam, 9:30 malam, 12:30 malam. Baca Quran. 24 jam baca Quran, silakan. Dia tak terikat dengan waktu. Boleh tak baca Quran? Boleh. Sejuzuk, 4 juzuk, nak baca Yasin, nak baca Dukhan, nak baca Baqarah, nak baca. Semua boleh. Yang tu ibadat ghair mahdhah, yang tak terikat dengan waktu, tempat, bilangan, cara, keadaan tertentu. Okey. Selesai.
Jenis ibadat hak Nabi ajak pun saya dah abang, contoh pun saya dah abang. Jadi ibadat hak Nabi ajak dua. Satu mahdah, terikat dengan cara, tempat, bilangan, keadaan, haji sebagainya, wukuf di Arafah, puasa fardu bulan Ramadan, sembahyang ada 5 waktu saja, subuh 2 saja, tak boleh tambah jadi 3 rakaat, selesai. Bukan mahdah ni pula tak terikat. Baca Quran, puasa sunat mutlak, hari apa pun boleh puasa kecuali hari yang diharamkan. Raya puasa, raya haji, tasyrik, yang 3 hari itu hal lain, lagi 300 lebih hari, puasa sunat hari apa pun boleh puasa sunat mutlak. Nak nak selawat antara tarawih, selawat kan tak letak masa buat baca selawat. Nak jamu orang makan hari Ahad, Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari kahwin, hari raya haji, raya puasa, nak jamu orang makan arwah, kenduri arwah, tak kenduri arwah, jamu orang makan. Selama mana tidak ada dalil yang larang. Tidak ada dalil yang sarih, yang sahih, yang melarang. Maka boleh buat ibadat-ibadat ghair mahdah ini. Kemudian, boleh tak kurang atau tambah sesuatu pada ibadah yang dilakukan? Kalau kita nak kurang, haram. Maka hukumnya adalah haram jika ia telah ditetapkan oleh syarak. Seperti nak kurang bilangan rakaat zuhur jadi 3. Nak kurang bilangan puasa Ramadan jadi 21. Nak kurang bilangan pusingan tawaf jadi 5. Yang ni haram. Kalau nak tambah pula, tambah dalam ibadat, contohnya nak tambah bilangan rakaat pun haram juga. Nak tambah bilangan rakaat pun haram juga, tambah dalam ibadat. Kalau nak tambah atas ibadat, ada yang dilarang, ada yang tidak dilarang. Hak tadi tambah dalam ibadat, semua haram. Kalau nak tambah atas ibadat, ada yang dilarang, ada yang tidak dilarang. Nak tambah atas ibadat, yang tak boleh adalah tambah sembahyang sunat. Walaupun dia sembahyang sunat, tapi ada yang tak boleh. Tak boleh saja-saja nak mereka sembahyang sunat nak tambah. Hak ni pertambahan ke atas ibadat yang dilarang. Seperti apa? Dia nak buat sembahyang sunat lepas asar ataupun lepas subuh. Haram. Tak boleh walaupun benda tu sunat. Dan jenis ketiga hak tambah ni adalah penambahan benda ibadat yang tidak dilarang. Penambahan ke atas ibadat yang tidak dilarang. Ada? Penambahan ke atas ibadat yang tidak dilarang inilah yang kita boleh buat main lebih 100 contoh yang dilakukan oleh sahabat waktu Nabi masih hidup, yang dilakukan oleh tabi'in dan waktu tu Nabi telah pun wafat, yang dilakukan oleh tabi'in, Nabi telah pun wafat. Tapi mereka buat juga penambahan ke atas ibadah. Dan ia tidak dilarang, ia tidak bid'ah. Seperti dia nak tambah zikir yang dilakukan oleh seorang sahabat waktu Nabi masih hidup, bangun daripada rakaat, Rabbana walakal hamdu, sahabat tambah hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fih. Nabi puji, subhanallah. Seperti yang ditambah oleh Sayyidina Bilal, solat wuduk yang Bilal buat. Sehingga Nabi balik daripada Mi'raj, tanya Bilal, apa yang kamu buat wahai Bilal? Aku mendengar bunyi tapak kaki kamu berjalan ataupun bunyi derupan selipar kamu dalam syurga. Bilal pun sebut solat wuduk yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Tambah ke atas ibadah yang tidak dilarang. Semua ibadat-ibadat yang dibuat oleh sahabat yang tidak diajar oleh Rasulullah, yang dibuat oleh tabi'in yang tidak diajar oleh Rasulullah, yang dibuat oleh tabi'in yang tidak diajar oleh Rasulullah, ada dalil umumnya.
Mereka tahu ada dalil umumnya yang menyuruh solat, yang menyuruh dengan solat itu dikira berdoa kepada Allah. Yang ibadat maksudnya dalil umum daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun daripada Rasulullah SAW sendiri. Yang pertama, ada dalil umum. Sebab tu mereka melakukannya. Bukan sahabat saja, tabi'in. Yang kedua, tidak ada dalil sahih dan sharih yang melarang. Dan tidak menganggap perkara itu kekurangan dalam ibadah. Dan tidak menganggap perkara itu kekurangan dalam ibadah. Apabila seseorang salaf dahulu membuat penambahan ke atas ibadah tersebut. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari jilid yang ketiga, beliau apabila menghuraikan hadis Sayyidina Bilal menambahkan solat wuduk yang tidak diajarkan oleh Rasulullah tersebut, dia kata, Imam Ibn Hajar sebut, wa yustafadu minhu jawazul ijtihad fi tawqitil ibadah lianna Bilalan tawassala ila ma dhakarna bil istinbat fasawwabahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibn Hajar, diambil faedah tentang harus untuk berijtihad dalam menetapkan waktu ibadah. Hal ini disebabkan Sayyidina Bilal telah mencapai darjat yang tinggi dalam syurga yang disebutkan oleh Rasulullah itu berdasarkan istimbat faham Sayyidina Bilal, lalu Nabi membenarkannya. Sayyidina Abu Hurairah pun menambahkan juga penambahan ke atas ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, iaitu Sayyidina Abu Hurairah mengamalkan tasbih sebanyak 12,000 kali pada setiap malam. Perkara ini disebutkan dalam kitab Al-Bidayatu wan Nihayah, jilid ke-8 muka surat 118. Kana Abu Hurairah yusabbihu kulla lailatin 12,000 tasbihah. Abu Hurairah bertasbih 12,000 kali pada setiap malam. Tidak diajar oleh Rasulullah, penambahan yang dibuat oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi dalil umum, boleh bertasbih banyak mana silakan. Hari apa, pukul berapa, banyak mana silakan. Selama mana tak ada dalil yang sahih, yang sarih, yang melarang perbuatan tersebut. Imam Malik tiap-tiap kali nak mengajak hadis, ambil wuduk. Siapa ajak ni? Berwuduk sebelum mengajak hadis. Tidak diajarkan oleh Rasulullah, dilakukan oleh Imam Malik. Dan dia bukan sahabat. Nabi tak ada ketika itu. Al-Imam Muhammad ibn Ismail, Imam Bukhari, waktu karang kitab Sahih Al-Jami', kitab Sahih Bukhari itu, tiap-tiap kali nak pilih masukkan satu hadis dalam kitab Sahih tersebut, Imam Al-Bukhari solat 2 rakaat. Tak pernah Nabi ajak. Tapi dia buat. Imam itu buat. Walaupun ketika itu Nabi tidak ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sepatutnya sahabat tanyalah Nabi dulu, kan Nabi ada. Sayyidina Bilal buat semayang sunat wuduk. Sayyidina Abu Hurairah buat 12,000 tasbih. Dan banyak lagi contoh yang begitu banyak sahabat buat. Pergilah tanya Rasulullah dulu. Tetapi kesemua sahabat ini buat dulu sebelum bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka faham dalil umum yang diajarkan melalui Quran, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita orang awam, kalau nak melakukan penambahan ke atas ibadah yang tidak dilarang itu, mesti merujuk kepada guru-guru yang faqih, yang berkelayakan terlebih dahulu. Baru boleh kita buat sesuatu ibadah tersebut, dan jangan sekali-kali mengeluarkan hukum sendiri sebab kita tidak mampu memahami dalil-dalil yang terdiri daripada Quran yang luas, hadis yang luas, ijma',
dan juga qiyas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.